أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenial. Dan korang masih lagi bersama-sama dengan host yang masih lagi ada, tak kena buang lagi daripada masih producer. bersemangat lah. Masih bersemangat. Setia. Ya, dan kita kenalkan sikit mungkin bagi siapa yang lupa, saya Zaim Zamri. Saya Mia Omar. Dan saya Jalaluddin Zaiki. Kenapa dah ingat apa? Ada nama famous Jalal Zaiki. Jalal Zaiki. Ini kali ni nak Mio ke Umar? Mia boleh, Omar Oh, boleh. okey, dua-dua boleh. Okey, daripada kita berkhilaf tentang nama Mio ke Omar, kita nak sama-sama dalam perbincangan episod kelima kali ini dalam tajuk kita virus diri atau kawan. Itu virus. Dan dia ada Diri ada atau tanda kawan? soal. Tanda soal. Ada tanda soal. Kalau korang nak tahu apa sebenarnya intipati kepada rancangan kita, apa yang kita nak bincangkan, Betul. ayuh kita sama-sama lihat perbincangan ataupun guest kita kali ini dalam TikTok TV episod kali kelima. Jom kita sama-sama saksikan. Sas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Hulu Langat, rumah sahabat, untuk kita nak jumpa beberapa kawan-kawan kita yang menghadapi isu dadah. Jom sama-sama kita saksikan. Okay, pertama sekali, terima kasih banyak Syah sebab sudi bersama dengan TikTok TV, kongsi pengalaman kehidupan bersama struggle dalam dadah ni kan. So mungkin soalan awal nak tanya Wan sendiri, macam mana boleh terlibat dengan dadah ni pada permulaan dan macam mana boleh ada dekat sini pada hari ini? Saya terlibat dari umur saya 13 tahun. 13 umur time form 1. Time form 1 saya start saya main apa ni? Ganja. Ganja saya main. Macam mana boleh dikenalkan dengan ganja? Macam mana boleh dikenalkan dengan ganja tu? Saya ikut member lah, time sekolah kan. Saya tengok member sekolah juga? Member sekolah lah. Saya tengok diorang balut kan. Saya try lah balut-balut. Start tu umur 15 saya dah start main clubbing apa semua. Start situ lah saya main pil apa semua. Hang. Tu umur 16 saya dah start main ais lah. Saya start itu ais pun saya tiba daripada member ke member cakap benda ni sedap pun kan, daripada kau main benda-benda tu kan, pengen kau try ni pula kan. Saya try lah. Saya try awal tu, saya balik rumah kakak saya dahsyat lain lah. Sebab saya tengok saya cakap apa semua kan, laju lain macam kan. Dia akak saya pun dia tahu juga pasal benda-benda tu kan. Tu saya cakap mana ada apa ni. Masa time tu masih family semua tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi. Dan time tu 13 hingga 16 dah 3 tahun tanpa family pengetahuan family tak tahu lah. Kira ganja tu kan kira macam biasa, relax, chill. Kalau batu ni dia tagihan dia mula muka cengkung. Oh, dia akan nampak kesan fizikal dia. Kesan dia lah, muka cengkung, lepas tu mata hitam. Siap mak tengok pelik kan. Kira macam ni lah. Saya daripada kira form 2 lah. Form 2 nak masuk form 3 kan. Form 2 nak masuk form 3 lah. Ke ujung-ujung bulan. Tak tu saya sekolah Kelantan lagi daripada form 1 hingga form 3. Okay. Lepas tu lama-lama sikit dah masa tu tengah liar kan. Dah tengah liar. Form 1 pun dah liar kan. Pergi sini kan. Faham. Lepas tu naik form 2 tu macam mana? Jumpa kawan-kawan, berkawan dengan kawan besar kan. Yang lebih tua lah. Yang lebih tua lah. Berkawan pergi situ pergi sini kan. Keluar. Lepas tu lama-lama sikit start ni lah, dah kenal kan. Kenal. Saya start kenal dadah ni pada sekolah lah. Sekolah menengah juga, time form 2, form 3 tu ke? Time form 2. Time form 2. Okey, kenal okey. dadah ni. Kenal apa? Admin 5. Oh, tu nama dadah tu? Nama dadah tu 5. I see.
Dan macam mana detik daripada situ yang menyebabkan Wan ada dekat rumah sahabat kali ni? Adakah inisiatif sendiri Wan untuk nak datang sini ataupun family yang Saya datang sini, first saya ada bermasalah dengan family. Kira sampai saya kena halau dari rumah. Saya kena halau dari rumah, handphone kena rampas, kenderaan tak ada, duit langsung tak ada. Kosong, keluar dari rumah. Saya dari Gombak, saya cari dari member kan. Tapi tak ada handphone nak kontak siapa. Saya jalan ke Ampang, jalan kaki. Malam-malam. Dari Gombak ke Ampang, saya jalan kaki kan, bayangkan. Saya cari rumah member, ketuk semua, dia kat tak boleh tolong apa semua kan. Lepas saya pergi rumah keramat, rumah port balik. Kat situ lah dia orang tolong ke? Diorang tak tolong sangat kira duit saya ada RM10 buat untuk makan. Tapi member cakap, tong apa semua kan, duit RM10 untuk makan, diorang nak agak. Itu bukan member boleh membantu langsung kan. Lepas tu, saya fikir balik kan. Macam ni ke member apa semua kan, kita tengah susah, makan tak ada apa semua. Malam tu dia bagi sehari kejap tinggal kan. Lepas tu petang dia cakap, aku nak kerja ni, kau pandai pergi mana-mana kan dia kan tu. Sampai hati dah kan. Kenal lama dah. Dah kenal lama lah. Lepas saya pergi rumah makcik saya. Saya cerita dengan dia apa semua kan. Senang apa, diorang pun nak saya berubah kan. Dia dah tahu lah. Dia nak saya berubah agak kan. Lepas saya cakap kira macam ni saya nak masuk rumah Tafiz. Tafiz saya nak belajar agama, nak dekat dengan agama kan. Saya memang tak pernah sembahyang langsung. Last saya sembahyang umur darjah 3. Darjah 3 sampai umur 23. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Sekarang Allah bagi untuk kita berubah kan. Saya start kenal Adah, lepas tu start ni kantoi. Kantoi Kantoi kat rumah? Kantoi dekat sekolah. Kantoi dekat sekolah masa tu. Hari tu cikgu buat ada unit sekolah kan. Disiplin. Unit sekolah? Urin. Buat test urin. Satu sekolah buat? Tak juga, budak-budak yang ni ada rekod kan. I see. Okay. Buat test urin kat sekolah, lepas tu test dikit datang dikit datang test. Lepas tu macam mana? Test lepas tu urin pun sangkut. Lepas tu dikit pun suruh cikgu bagi tahu mak kan. Cikgu bagi tahu mak. Wan bagi tahu mak sendiri? Tak bagi tahu, cikgu yang bagi tahu. Cikgu lah kan, menarik juga. Hari tu juga mak datang. Cikgu bagi tahu dekat mak pun datang kan. Hari yang sama ambil urin test tu? Hari yang sama. Okay. Sebab kena pergi pejabat DK, kena buat apa? Laporan lah. Kena buat sign PS. Macam kena lapor diri lah setiap minggu kan. Lapor diri setiap minggu. Lepas tu tiba-tiba satu malam tu 14 hari bulan 2 kat Khamis Jumaat. Ingat lagi tarikh? 14 hari bulan 2. Tiba-tiba baru balik ambil barang pukul 1 pagi. Tiba-tiba pelik mak call kan. Balik awal sikit malam ni pukul 1 pagi sampai rumah. Baru nak isap barang. Buka tingkat tengok ramai orang kat depan rumah. Okey. Ramai. Menarik. Tadi kita nak cuba telitikan balik kehidupan Wan, macam mana boleh start tu. Wan ada cerita berkaitan dengan jumpa dengan kawan-kawan yang lebih tua. So macam mana, apa yang mereka buat dan macam mana Wan boleh terdorong untuk follow diorang sehingga kan sampai ke peringkat ambil dadah tu sendiri. Apa yang diorang buat sehingga kan Wan rasa macam seronok nak bersama, nak ikut. Diorang tak ada buat apa pun, cuma saya je ikut kan. Biasa masa budak-budak kan. Rasa nak ikut, nak rasa tu, nak rasa ni kan. Ramai kawan-kawan tu bukan kawan-kawan sekolah lah. Dia lebih pada Wan di luar sekolah ada ikut mereka. Kalau lebih daripada ni luar sekolah. Dekat luar sekolah lah kan. Dalam sekolah tak ada. Dalam sekolah pun kawan-kawan yang bayar saya pun nasihat saya, cakap berhenti lah kan. Kau dah macam bukan orang lah, aku tengok ni kan. Cakap macam tu, ada support lah dia cakap. Tapi saya tak dengar. Time tu sebab tengah high ke apa? Sebab tak sedar aku ada. Sedar. Cuma kita rasa apa yang kita buat semua betul. Kita rasa itu kesan dia bila ambil dadah itu, antara kesan dia yang mungkin Wan rasa betul ke macam tu? Dia rasa kita nak mengelak daripada orang tu. Kita rasa kita betul. Kita nak buat teruskan apa yang kita ada kan. Apa orang cakap kita tak dengar kan. Ikut aku nak buat apa kan. So nampak kat situ peranan circle of friends yang Wan ada ketika itu mungkin banyak mempengaruhi ke yang menyebabkan Wan expose dengan dadah ni?
Dari situ saya memang apa ni? Ya, susah. Member ni boleh buat jadikan trigger balik lah. Sebab tengok member muka cengkung apa semua. Saya ada cakap dia. Maksudnya ceritakan pengalaman Wan. Macam mana benda tu dapat membantu Wan? Tempat ni dia membantu Wan untuk tempat ni. tempat ni. Okey, masuk tempat ni mula-mula rasa macam apa? Takut juga lah sebab tengok besar-besar kan. Lama-lama tengok abang-abang semua. Lepas tu tengok orang-orang sekeliling ada yang sakit kan. Sebab terlalu banyak isap. Ada yang tu cakap sorang-sorang. Lepas tu abang-abang pun ada dia support kan. Dia cakap kau muda lagi kan. Baik-baik kau berhenti dari awal kan. Belajar betul-betul. Lepas tu saya pun Benda tu sedikit sebanyak dia memberi impak pada Wan sendiri. Lepas tu ambil masa sendiri kan. Sebelum tidur ambil dulu fikir kan, apa yang mana yang baik, mana yang buruk kan. Mana yang betul, mana tak kan. Lepas tu saya fikir balik kan, betul juga apa yang orang cakap kan. Sebelum ni dah ramai lah cakap nasihat, tapi saya tak dengar. Tapi apabila masa saya masuk dalam ni, saya tengok semua sekeliling kan. Tengok kan, macam tu lah. Okey. Hari pertama saya masuk sini, saya pun kejut juga kan. Saya cakap mak saya nak masuk tahfiz. Dalam mak masukkan kat pusat kan. Tapi saya sendiri ada apa sini, saya layan je lah kan. First pergi ke RO, okey lah, relax apa semua kan. RO ni pejabat. Okey. Pejabat dia cek-cek apa semua. Lepas tu dia cakap 2 minggu akan di kuarantin. Saya ingatkan bilik biasa lah apa kan. Saya tak tahu lah, macam penjara macam tu kan. Terkejut kat saya, macam nak menangis pula masuk penjara. Tak pernah saya masuk dalam macam tu kan. Tu dari situ lah saya rasa, baru dapat rasa lah macam mana rasa duduk dalam detox. 2 minggu duduk dalam detox kan. Dengan kita, dari situ lah saya boleh berfikir balik apa semua kan. Fikir, macam ni kalau masuk penjara, kalau aku teruskan, kalau aku masuk penjara, berapa lama pula duduk dalam penjara, 2 tahun kan. Baru detox 2 minggu je saya dah tak tahan. So habis 2 minggu tu, kemudian apa yang berlaku dekat 2 minggu tu, dari dalam detox tu lah, saya tengok ada member saya sembahyang kan. Time tu saya tak tahu pasal sembahyang apa semua kan. Dah lama kan. Saya belajar dia kan, belajar nak tanya apa kan. Saya suruh dia imam lah, jadi imam. Jadi imam saya ikut dari belakang. Alhamdulillah di situ lah saya boleh teruskan. Okay Wan, soalan yang terakhir mungkin, seandainya Wan sedang bercakap dengan orang kat luar sana yang sedang mungkin yang pertama adalah dia nak cuba, nak try Nadah ni, apa nasihat Wan? Dan untuk orang-orang yang dah terlibat dengan Nadah, yang nak cari jalan keluar, cari jalan pulang, keluar daripada masalah dadah ni, apa nasihat Wan untuk dua golongan ni? Dua golongan Kalau macam yang baru nak isap tu, saya akan cari kawan yang baik-baik lah kan. Lepas tu macam mana cari kawan-kawan yang baik kan. Apa, tinggallah benda-benda yang ni, yang tak elok, jangan ikut kan. Macam kawan-kawan kan. Anak-anak kita kalau ajak macam yang jenis kaki-kaki ni kan, kalau ni ajak kita hisap apa, tak payah lah kan. Kalau boleh, kalau ada yang isap okok, baru nak isap okok pun boleh berhenti okok kan. Kalau boleh okok pun berhenti juga. Kalau yang jenis baru lah, baru. Kalau boleh tak payah ikut lah benda-benda yang macam ni kan. Tak pergi mana. Kalau macam yang dah hisap pun kan, kalau yang macam dah jatuh tu kalau boleh cari tempat yang boleh membantu kita, diri kita kan. Bawa cari tempat yang boleh bantu kita, lepas tu cari orang yang boleh support kita dari belakang kan. Kalau macam kita nak jatuh kan dan nak isap balik kan, biar ada orang dari belakang kita support kita. Jadi orang support yang betul-betul support kita lah. Okay Wan, terima kasih banyak sudi berkongsi pengalaman kehidupan Wan. Moga-moga perkongsian ini sampai dekat orang yang kat luar sana menghadapi masalah yang sama. Dengan moga-moga perkongsian ini dia menginspirasikan orang untuk ambil langkah seperti mana Wan. Dan moga-moga benda tu jadi pahala lah untuk Wan sendiri lah, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik jugalah. Wan dapat segera pulih dan dapat teruskan kehidupan seperti sedia kala dan golap untuk SPM nanti. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sihat untuk diorang. Saya nak nasihatkan, kalau boleh tinggallah benda tu kan. Tak ada berfaedah pun benda tu. Kalau kita berduit pun, benda tu akan menghabiskan kita punya duit. Memang tak akan jadi orang lah. Kalau boleh kawan kita yang hisap tu,
kita tak payah tegur. Kita kalau kita tak boleh kawal, kita tinggal je lah kawan tu kan. Tak ada guna pun kawan dengan kawan-kawan macam tu. Merosakkan hidup. Terima kasih banyak Jan. Itu je. Nampak sangat itu nasihat daripada hati, nampak air mata kan. Tapi kita doakan samalah Jan dapat kuatkan diri, teruskan kehidupan selepas ini dan moga-moga dapat teruskan kehidupan dengan kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Insya-Allah. So alhamdulillah kita dah menunggu bual dua orang sahabat kita yang ada pengalaman dalam dadah ni. So jom sama-sama kita kembali ke studio untuk kita bincangkan apakah resolusi, apakah apa Quran kata untuk isu ni. Jom sama-sama guys. Okay, itu tadi kita dah saksikan perkongsian daripada kawan-kawan kita kita punya guest untuk segmen tamu kita. Suara Remaja Milenial. Okay, jadi untuk yang host kita yang pergi lapangan, boleh tak kongsikan sedikit apa yang Zaim dapat masa dekat lapangan? Intipati betul, intipati. So kita dapat tengok tadi ada dua sahabat kita, Wan dengan Syah. Dua sahabat, kalau korang tengah saksikan ni, moga Allah membantu korang untuk atasi masalah yang dihadapi, dan juga bagi siapa yang dekat luar sana yang hadapi masalah yang sama, stay strong, moga diberikan kekuatan untuk harungi pemulihan ni lah. So kita time tu pergi dekat rumah sahabat, satu center pemulihan untuk orang-orang yang nak berubah, nak dipulihkan daripada ketagihan dadah lah. Dan melalui kisah Wan dengan Syah ni sangat banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya. Satu perkara yang kita dapat perhatikan bagaimana ada persamaan antara dua-dua faktor yang menyebabkan mereka boleh terdedah dengan perkara tu, penagihan dadah tu, iaitu adanya faktor kawan. Kawan tu yang menyebabkan rakan sebaya. Rakan sebaya bukan dari sudut sebaya saja, bukan sebaya tau, sebab ada macam kisah Syah tu memang ada orang-orang yang senior, lebih tua yang mengajarkan. So ada pengaruh daripada luaran tu yang menyebabkan kita terdedah dengan benda-benda macam tu lah. So itu kita bawakan tajuk kita hari ni kan, kita nak bincangkan berkaitan dengan virus, diri atau kawan tu sendiri. Yang berada di rumah sahabat tu berapa lingkungan umur mereka? Oh, menarik soalan tu. Rumah sahabat dia ada macam ada portion lah. Satu di bahagian yang masih muda, around 20 to 30, belasan pun ada, yang masih sekolah pun ada, dekat form 4, tak kisah. Masih lagi sekolah. One antara orang yang tengah ambil SPM tahun ni. So doakan dia, mungkin tak tahu bila episod ni dilepaskan, tapi insya-Allah boleh tu. Okay. Dan ada juga orang yang dah memang kira senior lah, ada 40s and above, dan diorang diasingkan, ada dua blok. So memang kepelbagaian umur lah. Yang atas 18 dengan bawah ke macam mana? Tak. Dia macam ada senior lah, dewasa betul. Dewasa betul dengan budak dan yalah. Dia berlainan dengan pusat saranti ke macam mana tu? Dia beza. Ini antara perkara yang menarik lah, bincang di sebalik tabir. Ramai orang memilih pergi dekat rumah sahabat ni adalah disebabkan suasana tu tak terasa macam dikongkong ataupun ada macam biasa kita tengok. Macam biasa kita tengok. Tapi dia memang suasana alam dengan aliran sungai, nature. So dia dalam hutan lah ya. Dalam hutan, dan dia tak ada apa-apa pagar tau. Dia tak ada macam suasana yang kita nampak macam rasa memang penjara. Macam penjara. Betul. So itu antara menyebabkan rumah sahabat ni antara satu tempat yang sangat best lah kalau nak lalui pemulihan dadah tu sendiri kan. Itulah satu perkara yang kita boleh dapat dari sudut suasana yang banyak membantu. So antara benda yang paling terkesan lah kalau boleh kongsi jalan rumah, dia ada satu tempat tu yang dinamakan sebagai detox room. Detox room. So setiap seorang daripada orang yang nak datang ke tempat pemulihan rumah sahabat tu, mereka diminta untuk tinggal di dalam detox room tu untuk beberapa minggu. Supaya apa? Supaya ketagihan ataupun kesan daripada dadah tu dia dapat detox lah. Maksudnya dibuang segala perkara yang kesan-kesan. Seorang-seorang dalam tu lah. Dia itu yang seram tu. Kita mungkin tak dapat rakam sebab kita nak menjaga aib, tapi ada beberapa orang yang ada dalam tu. Syah ada kongsikan juga dalam interview dia ataupun temu bual saya dengan dia. Ada beberapa orang duduk dalam detox room, ada 2 detox room, dan kena duduk dalam tu lah, tak boleh nak ke mana. Dan dekat situlah sebenarnya kalau korang follow kisah tadi, Syah dia time tu lah dia dah mula nak cuba muhasabahkan diri, tengok keadaan diri, realiti dia sebenarnya. Sebab bila dah dalam pengaruh dadah tu memang dah wang lah kira kan, kita tak boleh nak fikir. So detox room tu merupakan kira apa dia punya jalan untuk dia mula nak penyucian awal. Mungkin ramai yang dah mengalami benda tu sebab kita PKP pun berapa lama itu tak boleh keluar ke mana. Jadi mungkin itu kita boleh detox masing-masing. Kita boleh
boleh compare lah, boleh kita rasa sendiri kan. Tapi cara Syah sendiri cerita tu, dia satu benda yang lebih menyeksakan lah. Tengok pun sendiri kita rasa kesian, rasa macam ya Allah, moga Allah bagi kekuatan untuk diorang lah untuk harungi fasa-fasa ni kan. So itulah mungkin kita punya perbincangan di sekitar kehidupan mereka, Syah dan Wan, berkaitan dengan dadah ni. Dan kita nak tengok juga ayat Quran yang kita nak perhatikan. Ayat Quran yang kita nak, saya dah bacakan tadi ayat ke-28 daripada surah Al-Kahfi tu. Allah sebut, bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru kepada Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Allah sebut bil ghadati wal ashi, pagi dan petang dan kita boleh tadabbur di sini bahawa Allah nak suruh kita ni bersama dengan orang yang baik-baik, orang yang sentiasa mengingat Allah ni setiap masa, pagi dan petang. Dia tak sebutlah setiap masa di sini, tapi pagi dan petang tu kita boleh all the time ambil all the time lah. Adakah maksudnya kita kena dengan orang yang sama sahaja? Contohnya kalau saya berkawan dengan Omar, dia seorang yang baik dan sentiasa mengingati Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Omar. Contohnya kan, adakah saya kena ada dengan dia pagi petang? Tidak. Sebenarnya kita kena create environment orang yang begitu, orang yang sentiasa mengingat Allah. Kan? Environment. Kalau saya kawan dengan Omar, begini, dia orang yang baik, tapi bila saya dah tak ada dengan dia, saya ada pula Zaim. Zaim pun orang yang sama juga, orang yang mengingat Allah. Kira circle kita tu circle pasti every time orang-orang yang macam setiap masa. Setiap masa yang Allah sebut, bukannya hari ni aku nak jumpa orang baik lah, aku pergi masjid lah, orang yang yalah, orang pergi masjid, luar masjid jadi benda lain. Tidak. Maksudnya kita nak seminggu sekali je nak pergi jumpa orang yang baik kan. Betul. Ada bukan begitulah yang Allah sebut dalam Quran dalam surah ayat ke-28 ni. Betul. Kemudian Allah kata jangan kamu jangan kau mengikut yang aina tu, jangan kau berpaling daripada orang yang daripada mereka ni kerana ingin mendapatkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya kita dunia lah. Kita nak abaikan dia orang tu sebab alah nanti aku kawan dengan dia, nanti aku tak dapat nak buat ni. Dan tak dapat nak fun. Maksudnya itu untuk perhiasan dunia lah. Jangan kita tinggalkan mereka ni sebab kita nak buat benda yang tak baik kan. Betul. Very interesting dalam cerita benda tu kan. Saya teringat macam Syah ada kongsikan dengan kita tadi berkaitan dengan bagaimana dia asalnya berkawan dengan orang-orang yang sentiasa dalam circle dadah tu, yang sharing dadah dan sebagainya, tapi bila dia ada duit, dia kawan-kawan dia akan datanglah minta dia pelbagai macam perkara, nak minta dadah dan sebagainya. Tapi bila dah tak ada, bila ada masalah, dia tinggalkan. So itu antara kesan bila mana kita tinggalkan ataupun pilih kawan yang salah kan. So dekat ayat ni sangat jelas Allah bagi tips kepada kita macam mana jenis kawan yang sepatutnya kita cari kan. Itu apa? Ciri yang pertama kita dah dengar daripada Zalal ialah wasbir nafsaka ma'al ladzi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dia bersahabat dengan kita sangat cantik. Allah kata yuriduna wajha. Dia mengharapkan untuk berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kepentingan langsung dalam persahabatan mereka, melainkan mereka nak sama-sama jumpa dengan Allah SWT dalam syurga, nak jumpa, nak tengok wajah Allah. Maksudnya kawan ataupun persahabatan mereka tu sendiri, hubungan mereka tu sendiri adalah berteraskan tauhid, berteraskan takwa. Maksudnya jika kita nak meninggalkan seseorang kawan kita ataupun berkawan dengan seorang, pastikan itu kerana takwa, bukan kerana kehidupan dunia. Zina, perhiasan dunia. Disebut pula yang kedua ni, Allah kata jangan kamu berkawan atau jangan kamu mengikut orang yang hatinya telah kami lalaikan. Maksudnya dia tak mengingat Allah. Langsung maksudnya, tidak. Dan tadilah maksudnya kita kawan tu dengan dia sebab kita nak fun. Nak fun je lah, orang muda. Biasalah remaja kan, mestilah nak mencari erti kehidupan. Fun. Nak seronok. Itu yang Wan cerita juga tadi tu. Dia rasa macam biasalah muda, dia nak rasa semua benda. Kita eager untuk nak cuba pelbagai macam perkara, nak cuba ni, nak cuba tu, tapi end up kita sendiri yang lost, kita sendiri yang salah pilih. Dan sebenarnya itu tak salah, sebab memang fitrah kita nak mencuba, nak explore. Betul. Dan fitrah tu ialah fitrah yang bagus. Jika digunakan sebaiknya lah. Tapi bila dia jumpa dengan orang circle yang salah, dia explore benda yang salah. Itu membawa kesan yang tak baik lah, untuk kesan yang salah. Jadi persoalan kat sini, bila dia jumpa kawan yang salah ataupun tu, dia jadi negatif. Jadi macam tajuk kita, persoalan dia sekarang ni, adakah salah diri atau salah circle dia, kawan-kawan dia? Itu persoalan yang kita nak jawab. Betul. Kalau kita ni jadi jahat, kita ni sebab kawan aku lah ni. Adakah itu full stop kat situ? So kita nak
cuba untuk kaji lah sebenarnya. Siapa yang memilih kawan tu? Betul. Sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan jugalah dalam kes Syah dengan Wan, diorang sendiri akui bahawa sejauh mana pengaruh kawan dalam mengajak diri mereka untuk terlibat dengan benda tu. Pemilihan diorang sendiri merasakan adalah berdasarkan pemilihan diorang. Diorang sendiri decide untuk nak berkawan. Diorang sendiri ikut decide nak ikut mereka sehingga kan terlibat dengan semua perkara Tapi itu. ada satu tips untuk tu. Ada satu tips untuk pilih kawan, iaitu jika kita kawan dengan seseorang, jika kita kawan dengan sesiapa dan itu membawa kesan positif pada kita, Yes. teruskan kawan. Teruskan kawan. Tapi kalau diorang yang influence kita jadi negatif, itu kita terpaksa doa dan tinggalkan mereka. Macam kita pernah belajar kat sekolah dulu tentang mutualism, Commensalism dengan parasitism. Jadi, Masya Allah. adakah sama-sama mendapat manfaat ataupun kita mengambil manfaat, ataupun parasitism yang kita kena jauhi, iaitu mengambil tapi merugikan yang satu lagi pihak tu. Ada soalan. Minggu ni tak ada lukis-lukis ke? Biasa dah ada board dia. Sesi berlukis bersama Omar. Ya. Oh, dah ada nama sesi dia. Dah ada nama sesi. Sekolah kita. Kalau tak ada orang buat nama, kita kena buat. Kita buat nama sesi. Okey. So korang sembang dulu. Dalam konteks kita sekarang mungkin kita boleh kaitkan macam mana kalau waktu zaman Nabi SAW tu kaitkan dengan darjat, pangkat, kemiskinan. Kalau kita sekarang mungkin kita pilih faktor kawan tu sebab dia famous tak famous. Oh, dia ni budak kelas bawah, tak boleh aku tak ada nak lepak Followers dengan dia dia. sikit. Followers dia sikit dan sebagainya. Tapi Allah bagi guideline. Kita nak pilih kawan ini, the first thing yang kita nak kena paut diri kita dengan kawan yang ada apa? Cirinya ialah dia sentiasa yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Dia sentiasa menyuruh kepada Allah SWT, tidak leka dengan peringatan Allah. So macam mana Omar, dah nampak cara ready dah lukisan? InsyaAllah. Macam biasa mantap. Yup. Saya tak tengok lagi. Okey. Tak ada warna. So ini lukisannya. Okey. Okey. Jelas tak? Jelas tak? Okey. So ini lain sikit daripada tajuk dia tapi berkaitan. Kenapa ada cupcake, lepas tu ada orang-orang yang tergantung ni? Betul. Betul. Jadi sebab sebenarnya dalam kehidupan ni kita mencari kemanisan. Tapi persoalannya, adakah manis itu manis? Adakah manis itu adakah manis? manis itu manis? Maksudnya, adakah manisnya cupcake itu Ya. manis kesannya? Oh, dua benda yang berbeza. Dua benda berbeza. Manis waktu merasa, tapi adakah manis selepas itu? Kesannya. Wow. Kesannya. Jadi macam Very deep. orang yang suka, contoh kita ambil orang yang suka sweets, kita suka cupcake, Manis. dia suka makan dah memang sedap. Makan, tapi lepas tu adakah itu membawa kesan yang manis? Jadi samalah macam kita sendiri remaja yang memang kita mencari kemanisan. Kita mencari mana ada manis. Oh, kawan kita kata benda ni manis. Dah tu maksudnya lebih kepada benda ni best. Benda ni best. Kita pun test, tapi adakah selepas itu best? Adakah ia membawa kepada diabetes ataupun kegembiraan yang sementara? Sihat tu kan. Betul. Jadi itulah benda yang kita kena tanya diri kita selalu. Tak salah nak ikut fitrah explore, tapi tanya diri kita, adakah kesan manis itu manis? Macam mana kesannya nanti? Deep. Jadi itulah antara mendalam lukisan cupcake, lepas tu gantung-gantung. Sebab kadang-kadang kita menjadi hamba kepada perkara-perkara yang seronok dekat dunia ni. Yes. Bila kita cerita berkaitan dengan dunia juga, benda yang manis tu memang sifat dunia ni dia manis yang sementara kan, bukan betul. Manis yang abadi tu kan. Benda tu yang kita kena clarify macam apa yang Omar ceritakan tadi. Ya. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan resolusi. Yes. Apa benda yang kita dapat daripada perbincangan ni dan kemudian kita ada ialah closing. InsyaAllah. So resolusi daripada saya mungkin boleh kita bincang samalah. Nanti tambah-tambah lah. Okay. So resolusi daripada individu perbincangan perkongsian skala adalah individu daripada diri sendiri. Daripada diri sendiri kita perlu tahu kemampuan kita. Kita perlu sedar kita punya limits. Jadi bukan saya nak ajak semua mari tinggalkan kawan-kawan yang bawa negativity, tapi rather than kita tapis, oh ni jahat tinggalkan, kita mampukan diri kita. Kita baiki diri kita dan jadi orang yang berzikir kepada Allah ni. Betul. Orang kita mendampingi kita. Kita dekatkan diri kita dengan Allah, kita dekatkan supaya kita boleh berkongsi dengan yang lain. Itu daripada diri sendiri. Kuatkan diri untuk bantu yang lain. Bukan tinggalkan. Tapi kalau terpaksa tinggalkanlah. Itu last resort lah. Tapi bukan utamanya tinggalkan. Itu daripada diri. Yang daripada keluarga, keluarga sendiri perlu alert support. Alert kalau kawan dia, sebab sebenarnya boleh
tengok tau, kalau kita betul-betul melihat, kita boleh tengok perangai tu semakin lain. Dan lain, betul. Kadang-kadang Pengaruh kawan. kenapa abang aku macam ni? Kenapa kakak aku Rupanya belajar lain macam? daripada kawan dia. Rupanya Tanpa kawan sedar. dengan jalan Kesan. ke. Yelah tu. Contoh macam kanak-kanak kan di rumah atau dia pergi yang umur 5-6 tahun kan. Tiba-tiba mana dia belajar cakap perkataan ni? Kat rumah kita tak pernah cakap. Itu kita kena lihat mana dia dapat tu. Itu keluarga dan Contohnya macam tu kawan-kawan. lah. Kalau macam dia balik sekolah ke ataupun dia balik mana, tiba-tiba dia buat Perangai dia sesuatu, lain. dia buat suatu benda yang tiba-tiba kan. So kita mana datang tu? Tu keluarga kena alert. Betul. Sebab kalau tak apalah, proses dia membesar, lepas tu biar nanti akan jadi teruk. Ya. Sangat setuju. Lepas tu daripada masyarakat sendiri, masyarakat perlulah memahami. Yes. Jadi masyarakat perlulah memahami sebab kadang-kadang benda ni dia memang tak semua orang dia punya perjalanan tu pada awalnya indah. Tapi masyarakat Kena faham struggle masyarakat kena masing-masing. Faham masing-masing. Ya. Betul. Dan saya rasa saya ada satu perkongsian yang menarik lah. Satu analogi kehidupan kita ni ialah seperti solat. Di mana dalam solat ni kita daripada takbir Allahu Akbar, kemudian kita ada doa iftitah, kita ada Fatihah, sujud, rukuk, sujud, sampai kita bagi salam tu semuanya ada bacaan, ada zikir-zikir yang kita baca. Dan sepatutnya hidup kita pun seperti itu, di mana dia perlu sepatutnya tidak ada ruang untuk kita berhenti dan tidak mengingat Allah. Sepatutnya dia ada zikir-zikir seperti Imam Ghazali sehingga menetapkan okey hari ni zikir hari Isnin apa hari Isnin apa Zikir zikir apa? apa? Zikir hari yang Ya biasa Allah kan. Hari Selasa apa? Sebab dia nak create sistem kehidupan tu. Sistem Di mana untuk setiap baca masa zikir mengingati tu. Allah. Apa dia nak fokus hari ni? Subhanallah, sangat cantik. So solat itu sendiri satu tarbiyah untuk kita nak pastikan kehidupan kita. Dalam solat banyak zikir, 24 jam kita, maksudnya solat tu sentiasa kita zikir, di luar solat pun kita sentiasa zikir. InsyaAllah. Dan kalau saya boleh kan jugalah dengan memang dekat rumah sahabat, bagi siapa yang kat luar sana menghadapi masalah sebegini nak cari tempat nak mengulis, rumah sahabat antara tempat yang memang menjaga aspek solat ni. Mereka bangun seawal 4 pagi untuk 4 pagi guys, 4 pagi untuk jadikan rutin bangun qiyamul lail, kuatkan diri, kuatkan rohani untuk melawan ialah ketagihan yang mereka hadapi dalam dadah tu sendiri. Dan dalam skala yang kecil begini kita mulakan dengan istighfar. Exactly. So apa kata sebelum kita minta orang lain istighfar, kita dulu istighfar lah kot kan? betul. So ayo sama-sama Jalal boleh pimpin kita? InsyaAllah. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, itu dia istighfar. Moga-moga dengan perbincangan yang kita lakukan, dengan cerahan ayat Al-Quran yang kita dapat dalam episod kali ini, kita dapat mulakan langkah yang baru. Cari circle yang baik, cari kawan yang bukan virus, tapi sebaliknya kita lah yang kena jadi vaksin kepada sahabat-sahabat di luar sana supaya tak ada lagi pengaruh-pengaruh ke arah benda kejahatan seperti dadah ni, insya-Allah. Maka dengan itu saya nak sama-sama kita lakukan istighfar kita masing-masing dan jangan lupa upload di media sosial #istighfar challenge dan #TikTok TV. Alright. Dan saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada bagi siapa yang telah menderma ataupun menyumbangkan apa yang mereka ada kepada tabung gerakan Quran, kerana dengan tabung itulah pelbagai program-program yang lebih menarik dan program berasaskan Quran ini. Terima kasih banyak. Betul. Dapat dijalankan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada pahala saham akhirat. Ya, amin. So itu dia episod kali kelima. Jangan lupa saksikan episod yang seterusnya dalam TikTok TV dekat media sosial yang kita ada. Betul. Dan follow semua social media kita, di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok TV, simple je. TikTok TV. Search saja TikTok TV. Adalah muka kita ada 3. Bukan. Okey, baik. Tak. Okey, so itu dia episod kelima, virus diri atau kawan. Moga-moga memberi pencerahan dan insya-Allah kita jumpa pada episod yang seterusnya dalam topik yang lebih menarik bagi kita bincangkan, insya-Allah. Saya Zaim Zamri, Saya Mia Omar dan saya Jalal Zaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر